Cinta damai. Saudara, hari ini adalah genap 100 hari sebab mengikut Jeddah perkiraan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dia kata bahawa sudah lepaslah tempoh 100 hari beliau sebagai Perdana Menteri dan juga anggota kabinet yang dibentuk olehnya. Cuma saya melihat bagaimana yang Perdana Menteri mengatakan bahawa kesemua kementerian, semua menterinya melepasi tahap 90% KPI. Jadi saya bila yang Perdana Menteri nyata begitu, saya rasa begini je lah. Mohon agar teman-teman di pejabat Perdana Menteri elok buat kajian dan bertanyalah kepada rakyat. Kalau tidak, nanti rakyat akan merasakan bahawa mereka seolah dibohongi. Saya cakap terus terang saya. Dan hari ini kabarnya jawatan kuasa kabinet mengadakan mesyuarat dalam tentang penentuan soal harga makanan, harga barang makanan di pasaran. Sebab semalam pun kalau saya dengar tu Ketua Pemangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjerit. Saya ketawa juga. Tapi itulah antara dialog yang dia katakan, kenapa mesti tunggu sampai 9 hari bulan. Jadi rakyat terlalu lama berlegar dalam kehidupan yang sukar, terhimpit. Jadi ayat yang paling saya tahu jugalah Seri Anwar Ibrahim ni kalau dia geram sangat, dia kata habis rakyat nak mentahkan darah apa. Wah, saya kata geram sangat. Itu kenyataan dilontarkan oleh beliau dalam perbahasan di Parlimen. Mana retinya beliau sudah hilang sabar melihat kesukaran, keperitan dan peritnya hidup rakyat kesan daripada kenaikan harga barangan di pasaran. Dan sehingga saat ini pun saya masih lagi belum dapat perkabaran bagaimana cara dan apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh jawatan kuasa kabinet yang mengendalikan masalah kenaikan harga barangan di pasaran. Belum ada perkabaran yang saya dapat. Saya kena berterus terang, kalau yang saya dapat saya kena nyatakan. Kalau saya tak dapat, saya tak tahu nak buat macam mana, saudara. Nah, bagaimanapun kita amat mengharapkan agar jawatan tersebut dapat mencapai sesuatu demi lestari kehidupan rakyat. Kita harap agar barang ini kita tak maulah dikawal, kita hendakkan diturun. Kerana rakyat kan susah, hidup susah. Jadi yang Muhammad Datuk Seri Perdana Menteri perlu insaf. Rakyat yang saudara pimpin hari ini tidak berada di zaman saudara menjadi menteri, tidak berada era waktu saudara jadi ketua pemuda ataupun Exco Pergerakan Pemuda. Era waktu hari ini anda berada sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa Seri Perdana saat rakyat hidup susah. Ini memang susah kesan daripada pandemik dan kita berada terkurung selama setahun. Dan anda juga berada dalam suasana negara yang menghadapi kemurungan, merudumnya ekonomi dunia. Jadi bukanlah satu benda yang mudah. Kita faham, sebab itu saya bukanlah nak marah pada Yang Amat Perdana Menteri. Malahan saya kata saya bersimpati dengan beliau kerana beliau mengambil alih kuasa pentadbiran negara di saat negara dalam keadaan sukar. Sebab tu dulu waktu beliau mula-mula menjadi Perdana Menteri, saya mengatakan bahawa paling cepat pun permasalahan yang dihadapi oleh rakyat ini hanya dapat diatasi usai paling awal pun 3 ke 5 tahun. Sebab tu bila saya berbual dengan Yang Amat Perdana Menteri, pakar ekonomi, iaitu Yang Muhammad Datuk Seri Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau menyatakan paling awal pun kita boleh keluar daripada masalah ekonomi yang kita dapat ini antara 3 ke 5 tahun. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebak lebih jauh lagi. Sebab itu sahabat malam saya kata, ya Muhammad Perdana Menteri, santunilah orang lama macam ya Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini orang yang biasa berjasa, termasuk Datuk Seri Najib. Cantumkan buah fikiran untuk lestari kehidupan rakyat. Bukan kita rasakan bahawa ini saya punya era, saya buat begini. Kita bukan super, kita bukan superior Yang Muhammad. Saya amat mengharapkan, saya amat bersimpati bahawa beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri, bahawa negara berada dalam keadaan penuh dengan kekalutan dan 1000 persoalan. Bukan hanya politik, kekalutan politik, kekalutan ekonomi. Rakyat yang dalam kehidupan cukup tersepit dan terhimpit. Malahan kalau kita tengok laporan saban hari, sekejap turun, sekejap naik COVID-19 ini, seolah-olah kita macam mana nak menanganinya. Jadi harap rakyat berlapang dada Yang Muhammad, jangan risau. Selagi kita ni rakyat ni, kalau orang sentuh Perdana Menteri kita akan marah.
Tapi kalau kita sama kita menegur, kena terimalah. Janganlah merasakan teguran itu sebagai kebencian. Saya amat mengharapkan teman-teman di pejabat Perdana Menteri itu jangan beranggapan kalau orang mengkritik itu sebagai kebencian ataupun sebagai permusuhan. Tidak. Kita memberi pandangan kritikan ini supaya dapat diatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kita harapkan agar jawatan kabinet dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik. Begitu juga secara macam apa yang berlaku di Kampung Baru. Masalah di Kampung Baru belum usai. Jadi mungkin ramai yang tidak faham bagaimana kedudukan di Kampung Baru. Kampung Baru ini terbagi pada dua. Satu, Kampung Baru proper, iaitu yang 7 kampung. Yang saya nyatakan ada 7 kampung dalam Kampung Baru. Termasuklah Kampung Periuk dan sebagainya. Ini adalah kampung asal. Tanah-tanah itu adalah anugerah dulu yang yang Sultan Selangor. Sebelum zaman Perang Dunia Kedua lagi, saudara. Sebelum datang Jepun lagi. Tanah itu dihadiahkan, anugerah tuanku kepada orang Melayu. Dan sehingga sekarang diwarisi oleh anak cucu mereka secara turun-temurun. Itu satu bab. Dia menjadi pertikaian sekarang ini adalah tentang flat dan rumah teres yang berada di jajaran Sungai Baru di Kampung Baru, dalam kawasan Kampung Baru juga, saudara. Kalau saya pergi Kampung Baru, lepas ke kawasan tempat jualan makanan Melayu apa semua situ, banyak gerai-gerai, saudara. Saya suka juga makan nasi air, kaksom apa situ ada, sedap. Ada nasi lemak, banyak makanan-makanan Melayu, kuih-kuih Melayu. Tapi kalau sudah terus sampai ke hujung, ada tepi sungai, itu dipanggil Sungai Baru. Ada flat di situ. Jadi flat atau rumah pangsa ini telah didirikan berpuluh tahun lamanya. Dan dihuni, malahan penghuni situ membeli. Mereka bukan menyewa, dia bukan rumah PPRT. Rumah yang mereka beli dengan titik peluh, berkurun namanya, dah berpuluh tahun. Dan hari ini mau dibangunkan. Dan dalam isu Kampung Baru ni, masalah itu bermula apabila Akta Pengambilan Tanah diwartakan pada 21 Jun tahun 2021 yang baru lalu, semasa PKP. Jadi ketika itu, saudara jangan lupa, waktu itu Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Pak Mahir. Jadi kalau nak menyalahkan beliau tak boleh, sebab akta itu diwartakan pada 21 Jun. Tetapi pelaksanaan proses untuk mewujudkan akta tersebut tentulah bukan waktu yang sama, immediate. Dia mungkin setahun, 2 tahun kebelakangan. Mungkin saya merasakan diwujudkan, dicetuskan era Pakatan Harapan. Lepas Pakatan Harapan datang Perikatan Nasional. Jadi dalam pelaksanaan begitu, bila pewartaan Akta Pengambilan Tanah Kampung Baru ini diwartakan pada 21 Jun, cuma masalahnya ia tidak dihebahkan. Ramai yang tidak tahu. Bila dah tiba-tiba bila pelaksanaan mau dilakukan, sekarang ni orang menerpa mengatakan salah Perdana Menteri. Tidak. Jadi Datuk Ismail Sabri Yaakob hanya mengangkat sumpah pada hujung bulan Ogos. Dan Menteri Wilayah pun ketika itu baru mengambil jawatan. Itu di bawah kerajaan keluarga Malaysia, saudara. Jadi apa yang berlaku ialah penduduk flat PKNS, dia orang panggil flat. Saya tak suka menggunakan perkataan flat, itu rumah pangsa PKNS. Mereka mendapat notis. Jadi kesan daripada itu ramai yang panik. Ini dan juga ada pula mereka yang mempunyai rumah sendiri, rumah teres yang telah dibangunkan dan sebagainya. Tiba-tiba dapat notis untuk keluar dalam tempoh 45 hari. Sebab ada tawaran, dan kabarnya harga tawaran ditawarkan itu tak masuk akal. Itu masalahnya. Sentimen di bawah merasakan lagi mereka ada yang memberontak, nak menentang, tapi mereka faham bila ada akta pengambilan tanah begitu nak lawan macam mana. Jadi sebab itu akhirnya situasi di Kampung Baru, mereka khawatir tidak mahu jadi macam mana berlaku pengambilan tanah Ampang Park. Sebab mereka Ampang Park pun bukan jauh sangat dari Kampung Baru tu. Akhirnya Ampang Park itu diambil oleh pemaju. Dan mereka yang memiliki kedai apa semua, tanah situ mendapat bayaran yang tidak setimpal waktu itu, saudara. Jadi ini masalahnya. Tetapi berhubung dengan tanah Kampung Baru, masih lagi MAS sedang berunding, pemaju-pemaju dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan agar Menteri Wilayah mengadakan rundingan secara telus, berhati-hati. Ini cukup sensitif kerana ini adalah masalah tanah Melayu.
Inilah saja permata yang bernilai yang ada di tengah-tengah Kuala Lumpur. Anda menjadi menteri wilayah, anda yang berada dan menjadi jemaah menteri di bawah kabinet kerajaan, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolonglah hayati dan beri perhatian yang sejujur mungkin untuk menjaga kepentingan warga kita. Sebaik-baiknya, seperti saya katakan, seperti menarik rambut dari darang tepung. Rambut tak putus, tepung tak bertaburan, rakyat mendapat untung. Jangan fikirkan sangat soal pemaju. Memanglah pemaju dari dulu lagi, di mana-mana pun pemaju meletakkan masalah keuntungan. Jangan kita dilihat seolah kita menyebelahi pemaju. Memang betul kita memerlukan pemaju. Kerana adanya pemaju, maka dapatlah dibangunkan kawasan itu. Tetapi jangan kita dilihat menyebelahi pemaju. Kerana pemaju lain tak ada nak cari keuntungan. Itu saja. Ya, itu masalah, itu update tentang apa kau mahu.